Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Irfan Kamarudin dan saya Nosyada Muhammad Kamel dalam Warta Berita hari ini. Sari berita utama. PM Timor Leste terima anugerah kehormat. Seminar pembangunan komunikasi beri manfaat kepada pelajar. RTM Committed beri mutu penyiaran terbaik kepada masyarakat. UMS hari ini menganugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Hubungan Antarabangsa kepada Perdana Menteri Republik Timor Leste Keira Gosmo dalam majlis convocation komemoratif yang berlangsung di Dewan Chancellor UMS. Anugerah itu disampaikan oleh Ketua Menteri Sabah merangkap Chancellor UMS Tun Datuk Seri Panglima Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Kirala dalam ucapan beliau menekankan bahawa penyatuan semula keluarga dan masyarakat di seluruh sempadan adalah langkah pertama ke arah mencapai keamanan di Timor Leste. So, we finally managed to break that vicious cycle. In 2009, celebrating the 10th anniversary of the popular consultation, we launched the motto, Goodbye Conflict, Welcome Development. Turut hadir bersama Timbalan Menteri Malaysia serta 38 delegasi dari Parti Demokrat Republik Timor Leste. Fakulti Kemanusiaan, Kesenian dan Warisan dengan kerjasama Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan UPEP UMS hari ini menganjurkan Seminar Pembangunan Komunikasi Awam. Seminar ini melibatkan 3 jabatan, RTM Sabah, Jabatan Penerangan dan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa Sabah. Pengerusinya, Mahat Jamal selaku Pensyarah Komunikasi berpuas hati dengan penganjuran seminar ini yang memberi banyak pendedahan khususnya kepada pelajar. Ya, sungguh memberikan manfaat kerana mereka telah memprinsipkan tugas dan tanggungjawab jabatan masing-masing yang mana selama ini tidak diketahui oleh pelajar-pelajar secara khusus. Jadi dengan adanya seminar sempurna ini, seumpama ini, mereka seterusnya dapat menghayati lagi peranan dan juga alamat jabatan-jabatan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dan dari sambutan pun memang galakan ramai yang datang, juga saya daripada pelajar-pelajar komunikasi UNS dan juga daripada daripada saja swasta yang lain. Dalam pada itu juga, pembentangan seminar pembangunan daripada 3 jabatan yang terlibat memberi banyak manfaat. Seminar ini turut dihadiri oleh pensyarah, pelajar program komunikasi serta pelajar Kolej Cosmopoint Kota Kinabalu. RTM Sabah komited dalam memberikan mutu penyiaran terbaik kepada masyarakat tempatan berbilang kaum di negeri ini. Mereka turut berperanan dalam mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat menerusi penyiaran dan aktiviti bersama masyarakat tempatan. Menurut penolong pengurus Sabah VFM, Chusna Yusof berkata, RTM Sabah menjanjikan ketepatan dan kesahihan maklumat berbanding media lain terutamanya media sosial. Melihat persaingan RTM dengan stesen media lain, beliau menyatakan RTM sememangnya mempunyai liputan meluas di samping menarik perhatian penggemar mereka. Malah, Chusna berkata RTM kini giat dalam proses melaksanakan program amal melalui aktiviti turun padang serta rancangan yang dekat di hati masyarakat. Tambah beliau lagi, RTM akan terus cuba menambah baik mutu penyiaran mereka dari semasa ke semasa. Beliau bercakap di Universiti Malaysia Sabah bersempena dengan Seminar Pembangunan Komunikasi Awam Sabah. UMS sekali lagi menganjurkan Pesta Buku 2014 bertempat di Perpustakaan UMS bermula 17 hingga 27 Mac ini. Pengerusi program Pesta Buku Profesor Madya Dr. Mahmud Sudin berkata, tema program masih kekal memasyarakatkan ilmu seperti penganjuran sebelumnya. Program ini memberi banyak manfaat serta kebaikan kepada pelajar UMS di samping menggalakkan mereka menyemai minat membaca buku.
Tambah beliau lagi, penganjuran Pesta Buku kali keempat ini diadakan bagi memotivasikan masyarakat serta mentransformasikan diri dan minda ke arah pembentukan masyarakat cemerlang melalui ilmu, membaca dan juga pendidikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ini saya berada di Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah bersempena dengan Pesta Buku UMS 2014. Dan untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan pesta untuk hari ini, sekarang saya bersama dengan Pengerusi Jawatan Kuasa Kedai Buku dan Cenderawasih merangkap Pengerusi Penganjur Pesta Buku UMS iaitu Lieutenant Colonel Bersekutu Profesor Mardia Dr. Mahmud Sudin. Baiklah Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, Doktor, kalau boleh saya tahu berapa lama Pesta Buku UMS ini berlangsung di sini dan mengapa memilih Perpustakaan UMS sebagai lokasi program untuk kali ini? Terima kasih. Pesta Buku UMS 2014 ini bermula dari 17 hari bulan Mac sehingga pada mulanya 23 tapi dilanjutkan lagi sehingga 27 untuk memberi peluang lebih luas kepada para pengunjung mengunjungi pesta ini. Dan mengapa perpustakaan dipilih? Sebab prasarana yang ada memang sangat sesuai, ruang pamer, premis untuk memulakan majlis-majlis, bicara ilmu, bicara buku dan sebagainya ada di sini dan memang menjadi tumpuan kunjungan khususnya masyarakat universiti dan juga masyarakat luar yang mengunjungi perpustakaan, maka kita adakan di Perpustakaan UMS. Okey, baiklah Doktor. Apakah pula tema untuk Pesta Buku kali ini dan juga objektif utama penganjuran Pesta Buku ini? Tema kita masih mengekalkan yang lama iaitu memasyarakatkan ilmu melalui perbukuan dan objektif mengadakannya kali ini sangat banyak. Yang pertama, memberi peluang kepada masyarakat untuk mendekati buku atau dengan kata lain pula memberikan peluang untuk para pencari buku mencari judul-judul buku, jenis-jenis buku yang mereka kehendaki yang menepati cita rasa masing-masing melalui pesta seperti ini. Dan semua ini lebih daripada 10,000 judul ada di dalam satu bumbung di bawah pesta buku ini. Dan yang kedua juga kita memberi, ataupun yang ketiga kita memudahkan para pelajar khususnya yang telah mendapat voucher buku Satu Malaysia. Ya, jadi memudahkan mereka untuk mencari buku-buku yang sesuai, baik buku yang berbentuk ilmiah, jurnal maupun teks, ya, yang berguna untuk keperluan pengajaran pembelajaran mereka. Dan seterusnya juga kita mengadakan pesta buku ini untuk memotivasikan masyarakat untuk mentransformasikan diri dan minda ke arah menjadi masyarakat cemerlang melalui ilmu, membaca dan juga pendidikan. Okey, baiklah Doktor. Kalau boleh Doktor beritahu juga kan, sudah berapa kali Pesta Buku ini dianjurkan khususnya di UMS sendiri? Ini merupakan Pesta Buku kali keempat. Jadi bermakna 4 kali telah diadakan. Yang terakhir ialah 2012. Okey, bagaimana Doktor melihat sambutan Pesta Buku UMS kali ini khususnya di kalangan pelajar-pelajar UMS sendiri? Sambutan sungguh memberangsakan, sungguh menggalakkan. Dari awal lagi, baru buka saja pun buku telah ramai pengunjung dan boleh dikatakan tak putus-putus. Ini disebabkan oleh mungkin oleh motivasi diri yang mendalam, ingin melihat apa yang ada di sana, buku yang macam mana, baik buku ilmiah, buku bacaan biasa, buku yang menambah pengetahuan dan sebagainya. Jadi sambutan itu betul-betul begitu menggalakkan dan saya percaya selepas perasmian lagi pada hari esok akan lebih ramai lagi para pengunjung. Ini juga disebabkan oleh variasi atau kepelbagaian acara yang ada
bukan sekadar melihat, membaca buku, kalau berkenan membelinya, tetapi ada lagi rancangan-rancangan bicara buku, bicara sarjana, produk-produk, tawaran produk oleh syarikat-syarikat maupun pihak-pihak komunikasi, telekomunikasi, bagaimana melukis kartun, melukis gambar, semua melibatkan pembangunan kemahiran insaniah yang ada di sini. Jadi sungguh menyeronokkan. Di samping juga pembacaan, deklamasi, kupasan puisi-puisi. Okey, baiklah Doktor. Akhir sekali Doktor, apakah harapan Doktor untuk penganjuran Pesta Buku UMS 2014 ini? Sebagai selaku pengurusi penganjur, besarlah harapan saya agar pesta seumpama ini, Pesta Buku UMS ini khususnya dapat kita manfaatkan, dapat dimanfaatkan khususnya oleh pihak pelajar sendiri, para pelajar maupun masyarakat umum, bahawa betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Jika kita ingin bahagia di dunia, hendaklah kita berilmu. Jika kita ingin bahagia di akhirat, hendaklah kita berilmu. Dan jika kita ingin bahagia di tempat kedua-duanya, di dunia dan akhirat, maka hendaklah kita berilmu. Lebih kurang maksud hadis. Jadi harapan saya semoga pesta ini menjadi sumbangan lagi bagi pihak universiti khususnya kepada masyarakat sesuai dengan peranan universiti UMS ini untuk sebagai sebuah institusi bagi menjana atau mentransformasikan masyarakat kepada peringkat yang lebih tinggi dari segi keilmuan. Dan ini juga sebelum saya lupa menyemarakkan masyarakat warga kita di UMS ini sempena 20 tahun UMS ini pada masa ini. Jadi aktiviti seumpama ini dan banyak lagi memang mengisi ataupun menjadi pengisian kepada sambutan kita 20 tahun UMS. Okey, itu saja Doktor. Terima kasih Doktor. Okey, jadi kepada mahasiswa-mahasiswi UMS khususnya, anda dialu-alukan untuk mengunjungi Pesta Buku UMS 2014 ini yang berlangsung sehingga Rabu depan. Untuk itu, sekian sahaja lintas langsung saya dari Perpustakaan UMS. Kita kembali bersama rakan setugas. EM Makbul Event 2014 yang berlangsung hari ini berjaya memupuk kesedaran pelajar bagi memulih semula tasik yang tercemar. Program yang julung kali dianjurkan bersempena dengan Asas Pemberdayaan Keusahanan APK ini bertujuan untuk pembersihan tasik tercemar di Kolej Kediaman E. Dalam program tersebut, sebanyak 150 biji matbol dilempar ke dalam tasik yang tercemar dan mengambil masa 1 hingga 5 bulan bagi proses baik pulih. Event ini adalah tentang makbul. Maksud makbul ini dia punya kegunaan dia punya fungsi adalah untuk membersihkan air kolam kah atau tasik atau laut yang sudah kotor. Kerana yang makbul semua ni kita ada campur yang enzim yang khas diproses. Jadi dengan campuran ini dia akan jadi keras macam ni. Lepas tu setelah buang dalam yang air itu, dia akan reaction kimia dia. Lepas tu dia akan tolong untuk membersihkan laut untuk macam kotoran, macam lumpur kah, kotoran yang berbeza-beza. Program bertemakan Love Earth ini dianjurkan dengan kerjasama NGO Young Malaysian Movement Penampang YMM. Untuk berita seterusnya bersama dengan Syahrir Syaramli dalam Berita Sukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syahrir Syaramli dalam Berita Sukan. Kejohanan Sukan Kenu Terbuka 2014. Bola Sepak Liga IPT peringkat Borneo. Program Zumba melahirkan masyarakat UMS yang sihat dan cergas. Karnival Kejohanan Sukan Kenu Terbuka 2014 yang berlangsung di Outdoor Development Centre ODEC hari ini telah membuka peluang kepada pelajar mempelajari sukan air.
Karnival ini dianjurkan oleh Kelab Sukan Perahu Seksyen 1 dengan kerjasama Pusat Kurikulum Pemajuan Pelajar PKPP, Jabatan Pertahanan Awam JPA dan Paramedik UMS. Seramai 40 orang pelajar telah terlibat dalam acara Kenyu Single, perlombaan Kenyu Double dan perlombaan Kenyu Mix. Menurut pengarah karnival, Muslim Batajim berkata, karnival ini memberi peluang kepada pelajar meningkatkan mental dan fizikal mereka. Sebenarnya penganjuran Sukan Kayak 2014 UMS ni sebenarnya memberi peluang kepada para peserta dalam menyertai pertandingan ini, seterusnya menceburi dalam bidang rekreasi seperti kayak ni sedemikian rupa, dan sebenarnya memberi peluang kepada mahasiswa terlibat dalam hal ehwal pengurusan dalaman organisasi seperti yang telah dianjurkan oleh para penganjur sukan kayak ini. Karnival yang bertemakan percikan gemerlap ini dirasmikan oleh Pengarah Pusat Kurikulum dan Pemajuan Pelajar Profesor Madya Dr. Ramanuddin. Kejohanan bola sepak Liga IPT peringkat Borneo telah berlangsung di Stadium UMS hari ini dengan menyaksikan pertemuan pasukan UMS menentang Unimas. Unimas mendahului gol pada separuh masa pertama di minit ke-23 dan seterusnya pasukan UMS menyamakan kedudukan pada minit ke-70 hasil jaringan penyerang mereka Mehmet. Perlawanan yang berlangsung selama 90 minit itu berakhir dengan keputusan seri 1-1. Kejohanan ini dianjurkan setiap tahun di bawah anjuran Pusat Sukan UMS. Pusat Sukan UMS telah menganjurkan program Jom Zumba yang diadakan setiap Jumaat jam 7.30 hingga 8.30 malam bagi melahirkan warga UMS yang sihat dan cergas. Aktiviti ini dikenalikan oleh Awina Kamis selaku tenaga pengajar. Jom Zumba yang diadakan di foyer Kompleks Sukan UMS itu bertujuan untuk menggalakkan kaki tangan dan pelajar UMS mengamalkan gaya hidup yang sihat. Macam tadi tujuan dia tu tadi untuk menggalakkan staf UMS untuk mengamalkan cara hidup sihat dengan bersenam. So that's why kita minta selain kita bekerja, kita bagi juga kebajikan dengan student untuk lepas stres. Sekian sahaja berita sukan daripada saya. Kita kembali kepada rakan setugas. Bertemu kembali. Voicestar Meskom 2014 yang berlangsung hari ini di foyer Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan UMS berjaya mencungkil bakat luar biasa dari pelajar komunikasi. Pertandingan yang dianjurkan Unit Kesenian dan Kebudayaan Kelab Komunikasi ini telah dirasmikan oleh Ketua Program Nur Huda Saleh. Penganjuran program ini membuka peluang kepada pelajar komunikasi menunjukkan diri dan mengembangkan bakat terpendam mereka. Seramai 11 peserta dari tahun 1 hingga 3 mempertaruhkan nasib untuk menjuarai pertandingan yang julung-julung kali diadakan. Menurut juri pertandingan, Romi Helma berkata, rata-rata peserta mempunyai kekuatan vokal tersendiri dan agak sukar untuk memilih siapa yang layak dinobatkan sebagai juara. Okey, komen tentang pertandingan ni sangat bagus. Bagi menggalakkan dan merangsang pelajar untuk lebih berkeyakinan, lepas tu dapat mengeluarkan bakat yang tersembunyi. Kadang-kadang kita tiada tempat untuk melihat bakat yang tersembunyi kan. Jadi ini adalah wadah ataupun orang kata perintis untuk melahirkan bakat-bakat seperti walaupun mau menjadi pengacara tapi dalam masa yang sama boleh menjadi penyanyi dan sebagainya. Tambah Romi lagi, setiap peserta mempunyai bakat dan potensi untuk terus maju ke hadapan. Pertandingan ini berjaya menobatkan
Desren Oswan sebagai juara Voice Star Mescom 2014. Diiringi pemenang kedua Siti Albania Aldin dan tempat ketiga Rozailia Bonse, masing-masing membawa pulang trofi dan sijil penyertaan. Bagi mengakhiri berita, saksikan salah satu aktiviti di luar kampus yang dijalankan oleh Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah. Dengan itu, salam hormat dan salam sejahtera. Protect, preserve and conserve training.